Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw a'lahu min sami'in aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah beri keizinan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita manfaatkan peluang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini, ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, kerana kematian itu bila-bila boleh datang tanpa ada wabak ke tak ada wabak ke. Apabila saatnya telah sampai, saatnya telah tiba kepada seorang itu, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan lewatkan ataupun tak cepatkan walaupun satu saat. Walaupun satu saat, kalau masanya telah sampai. Tadi kita yang masih hidup lagi di dunia ini, marilah sama-sama kita perbetulkan nawaitu kita. Kita betulkan kita punya diri kita, perbaiki diri kita. Usahakan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita. InsyaAllah memoga Allah Subhanahu wa taala meridai pada kita di kehidupan di dunia ini dan juga lebih-lebih lagi dari akhirat nanti, insyaAllah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita akan sambung kita punya kuliah tentang kepentingan, siri kepentingan solat, yang mana inilah merupakan dua siri yang terakhir, maksudnya dah kira siri yang ke-9, nanti minggu depan yang terakhir, insya-Allah. Yang kita sedang membicarakan lagi berkenaan dengan khusyuk dan khuduk, ataupun khuduk ni saya telah terangkan pada minggu yang lalu dalam solat. Khusyuk dan khuduk ni lebih kurang mana, khuduk tu mana lebih kurang sama, itu merendah diri. Khusyuk itu tenang, lebih kurang lebih maknanya di dalam solat kita. Jadi pada minggu lepas saya telah kongsikan semualah tentang berkenaan perkara ini, dan apakah kata-kata para alim ulama itu berkenaan dengan khusyuk di dalam solat. Hari ini saya nak kongsikan pada tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, berkenaan bagaimana solatnya para sahabat radhiyallahu anhum majma'in yang telah mendapat khusyuk dalam solat. Kerana kita sebagai umat Nabi SAW, umat akhir zaman ini, kita ini digalakkan, dianjurkan untuk mencontohi, untuk melihat amal akhlak para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dan di sana juga ada ayat Al-Quran yang menyebut tentang perkara ini, iaitu tentang mengikut para sahabat dengan cara yang baik. Sebelum itu, siapakah para sahabat ini? Kita diperintahkan, umat akhir zaman ini dianjurkan untuk mengikut Nabi SAW, itu yang pertama, dan juga para sahabat. Para sahabat ni ringkasnya adalah mereka yang kita dianjurkan untuk mengikut mereka kerana mereka adalah murid terbaik Nabi SAW, murid Nabi SAW. Untuk mula fahamlah, mereka adalah hasil didikan Rasulullah SAW. Sebelum itu, apakah definisi para sahabat radhiyallahu ajma'in? Istilah sahabat ni, tuan-tuan puan-puan, kalau kita dalam bahasa Melayu kita, biasanya kita gunakan untuk merujuk pada kawan-kawan kita, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita. Kita panggil sahabat, kan? Tetapi apabila kita sebut sahabat Nabi SAW, para sahabat Nabi, maka konsepnya ada berbeza sedikit. Sahabat Nabi Muhammad SAW, takrifnya,
seperti mana diberitahu oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi SAW adalah orang yang bertemu. Orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, kemudian dia meninggal pun dalam keadaan beriman. Orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan meninggal pun dalam keadaan beriman. Tadi daripada pengertian ini ada 4 ciri. Ya, 4 ciri. Maaf, 4 ciri. 4 ciri sahabat Nabi SAW. Iaitu yang pertama, bertemu dengan Nabi SAW. Dan bertemu itu tak semestinya dapat melihat. Kerana ada sahabat Nabi SAW yang buta. Tapi jika bertemu Nabi SAW, maka dia juga kira bersahabat. Bertemu dan beriman. Ya. Kalau bertemu tapi tak ada beriman, tak kira sahabat Nabi. Ya. Bertemu, beriman, mati dalam keadaan juga meninggal dalam keadaan beriman. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Maksudnya kalau seorang itu murtad selepas beriman, kemudian dia murtad, tak kira sahabat Nabi. Tapi nombor 4, ciri nombor 4 apa? Dia bertemu, dia beriman, kemudian selepas tu dia ada murtad, wa'iyyazubillah. Kemudian dia beriman balik, kemudian meninggal. Itu, kalau gitu, dia pun dikira dia dikira sahabat Nabi SAW. Itu, maka sahabat Nabi itu bertemu, beriman, meninggal dalam keadaan beriman, dan yang nombor 4 tu walaupun pernah murtad, tapi apabila dia beriman balik, mati dalam keadaan beriman, itulah 4 ciri-ciri sahabat Nabi SAW. Dalam jumlah dia banyak. Jumlahnya itu banyak. Imam Ar-Razi beritahu sahabat Nabi SAW ini seramai, lebih kurang dia punya jumlah keseluruhan ada 114,000 para sahabat radhiyallahu ajma'in, seramai itu. Tapi di sana juga ada para ulama jelaskan ada je punya kelebihan masing-masing, ya. Seperti mana kita maklum bahawasanya sahabat paling unggul sekali, paling afdal sekali daripada segala sahabat lain ialah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian disusuli pula dengan 4 sahabat yang lain lagi. 4 khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Begitu seterusnya Asyar Mubasyarah. Seterusnya Ahli Badar dan sebagainya. Di situ ada peringkat-peringkat para sahabat radhiyallahu ajma'in. Para sahabat ni tuan-tuan yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan secara keseluruhannya, secara ringkasnya adalah semulia-mulia manusia. Ya. Para sahabat ini adalah merupakan semulia-mulia manusia. Para ulama menjelaskan bahawasanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh para sahabat adalah adil, udul. Maksudnya mereka ini menjaga maruah diri, menjaga ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji mereka dalam Al-Quran. Juga dikarenakan banyaknya pujian yang diucapkan dalam hadis-hadis Nabi SAW terhadap seluruh akhlak dan amal perbuatan para sahabat ini. Juga dikarenakan apa yang telah mereka korbankan, baik berupa harta maupun nyawa, untuk membela Rasulullah SAW. Ini kata para alim ulama. Antaranya yang saya nukilkan kalam daripada Imam Ibn Katsir tentang para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun puji mereka, memberi pujian kepada para sahabat ini di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah At-Taubah ayat 100. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Yang bermaksud orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama, yang mula-mula masuk Islam dari kalangan golongan muhajirin dan juga golongan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum ihsan.
Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerahkan mereka syurga, dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pahala yang Allah berikan. Kalau kita lihat seperti mana hadis-hadis tentang Nabi SAW sebut secara jelas tentang individu para sahabat ini ahli syurga walaupun mereka masih hidup lagi. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, suri dengan asyarah mubasyarah, yang mana Nabi SAW ada juga sahabat-sahabat yang lain kan. Tapi yang masyhur kita biasa dengar tentang 10 golongan inilah yang dijamin syurga, mereka masih hidup lagi di dunia ini dan telah diberi khabar gembira tentang syurga. Dan juga kata-kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang sikap dan tentang keadaan para sahabat, iaitu antaranya kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdal hadhihi al-ummah abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqalluha takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim fa innam kanu 'alal huda al-mustaqim." Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Itu barang siapa di antara kalian, ni Abdullah bin Mas'ud ni nak beritahu kepada anak muridnya lain kan, barang siapa di antara kalian mengikuti suatu jejak langkah, maka hendaklah ia mengikuti jejak orang yang telah meninggal dunia. Itulah para sahabat, itulah mereka, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling utama di antara umat ini. Hati-hati mereka paling berbakti, ilmu mereka paling mendalam dan paling sedikit beban hidup mereka. Mereka adalah satu kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi nabinya, untuk mendampingi Rasulullah SAW. Memang Allah Subhanahu wa taala dah pilih mereka dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah akan keutamaan mereka, kenalilah tentang akan keutamaan mereka, yakni para sahabat, dan ikutilah jejak mereka dan berpegang teguhlah ikutilah jejak mereka, akhlak mereka, agama mereka. Maksudnya bagaimana mereka tunjukkan semampu kamu. Kerana sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Jadi sebab itulah memang ada di sana perintah ataupun anjuran kepada kita umat akhir zaman ini untuk melihat, mencontohi para sahabat radhiyallahu majma'in. Kerana para sahabat ini adalah mereka manusia seperti kita. Maksudnya manusia, mereka bukan nabi, mereka tidak maksum. Pun begitu, kita lihat bagaimana akhlak mereka, bagaimana amal mereka, bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengorbanan mereka, kesusahan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka sesi inilah kita nak lihat, inilah saya nak kongsikan bagaimana sahabat-sahabat ini, masya-Allah, walaupun manusia seperti kita, umat bukan nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala letak dalam hati mereka kekuatan iman, amal, juga amal yang soleh dan akhlak mereka. Jadi muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala, moga-moga perkongsian saya ini berkenaan dengan bagaimana tentang solat para sahabat radhiyallahu majma'in sedikit sebanyak akan memberi suntikan semangat dalam diri kita untuk kita meniru solat seperti para sahabat radhiyallahu majma'in. Hari ini tuan-tuan muslimin, kita biasa dengar tentang bagaimana solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Iaitu Rasulullah SAW bila solat memang lama kan? Lebih-lebih lagi Rasulullah SAW apabila solat bersendirian sangat lama. Nabi SAW yang diberitahu oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, yang pertama, apabila Nabi SAW berada di rumah, Nabi akan buat kerja seperti biasalah, seperti mana seorang suami ada tanggungjawab terhadap keluarganya. Begitulah Nabi SAW akan buat. Tetapi
Apabila tiba waktu solat, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha beritahu, seolah-olah kelakuan Rasulullah terus serta merta berubah. Tengah buat kerja rumah tu, tengah siap-siapkan apa, tengah tolong apa dan sebagainya, tiba waktu solat, maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha beritahu, seolah-olah Nabi SAW berubah sikapnya. Seolah-olah Nabi tidak kenal kami. Dan terus siap-siap, terus sibukkan diri untuk persiapan untuk solat. Ini. Maksudnya, dari sini kita tahu bahawasanya Nabi SAW tentang solat, baginda Nabi SAW ambil serius. Bukan kadang seorang itu, ada sebagian orang lah. Maksudnya, kadang saya pun sama juga. Lepas masuk azan, masa lagi nak relax. Jadi, sebenarnya kita lihatlah bagaimana Nabi SAW itu sebenarnya. Yang kedua, seperti mana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha beritakan, seingat saya riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ataupun dalam riwayat lain ataupun sahabat lain meriwayatkan, Nabi SAW bila solat waktu malam, baginda akan menangis, sampai dia punya dadanya macam basah dengan air mata. Dan apabila Nabi SAW solat, baginda yang kita biasa dengar, baginda akan sampai bengkak kakinya kerana lamanya berdiri. Dan Nabi SAW membaca dalam Al-Quran, dalam solat itu ayat Quran sangat panjang. Bukan 6 surah, bukan 6 surah pendek-pendek, tapi hampir 6 juzuk. Sahabat nak ikut pun kadang tak mampu. Ada sebagian sahabat nak cuba ikut Nabi SAW solat malam, tak mampu sebab panjang sangat. Nabi SAW selepas baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah, habis surah Al-Baqarah, masuk Al-Imran, lepas habis surah Ali Imran, masuk surah An-Nisa. Makan masa 6 juzuk lebih kurang. Ini solat Nabi SAW yang tunjukkan kepada kita. Bagaimana pula para sahabat? Adakah para sahabat radhiyallahu anhum majma'in seperti itu? Dan ini beberapa kisah yang saya nak kongsikan. Semoga kita terinspirasi dalam diri kita untuk insya-Allah memperbaiki kualiti solat dalam diri kita, dalam kehidupan kita insya-Allah. Al-Imam Al-Mujahid radhiyallahu an rahimahullah taala, beliau meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abdullah bin Zubair, seorang sahabat muda, beliau apabila mereka berdiri solat, mereka berdiri seolah-olah sebatang kayu yang terpacak, yakni tiada gerakan langsung. Maksudnya Allahu Akbar, dia punya terpacak tu tak ada gerakan langsung, lama. Maksudnya tenang dalam solat mereka, dalam solat tak ada nak garu sana garu sini, tak ada. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ada hakikat solat yang mereka laksanakan ataupun kemanisan solat yang dilaksanakan. Kita fikir, adakah kita mampu tak buat demikian? Kita solat dalam keadaan berdiri tegak, tanpa ada tangan kita nak pusing sana pusing sini, maksudnya pergerakan yang sikit lah, ada tak? Cuba kita muhasabah balik. Wahal Sayyidina Abu Bakar ini adalah seorang yang Masya Allah, Nabi SAW yang saya sebutkan tadi, Nabi SAW dah bagi tahu dah tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar ni. Disebutkan beliau ini akan masuk syurga walaupun beliau masih hidup lagi kat dunia. Pun begitu, dia tak pasal, mereka tak rasa, maksud saya, walaupun Nabi SAW telah beri berita gembira tentang syurga, tapi sahabat Nabi SAW tetap melaksanakan kewajipan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama mengatakan bahawasanya Abdullah bin Zubair ni, Abdullah bin Az-Zubair, Zubair bin Al-Awam, maksudnya beliau adalah sahabat muda. Abdullah bin Zubair belajar solat daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu,
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, maka demikianlah Sayyidina Abu Bakar solat, dan demikianlah Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair solat. Dan Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair ni, bila dia solat, dia apabila berdiri, tegak, berdiri, dia tak ada, maksudnya seperti kayu kayu yang terpacak. Begitu juga apabila dia rukuk atau apa, dan bila sujud, begitu lama sehingga kan burung-burung boleh hingga atas badan dia. Ingatkan kayu, seumpama kayu, maksudnya tak bergerakkan langsung. Masya-Allah. Itu yang pertama tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umat Nabi SAW yang terbaik pun begitu, dia tetap amal ibadah mereka ada kualiti dalam solat beliau, kan? Sayyidina Umar radhiyallahu an. Yang kedua Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni, kita biasa dengar Sayyidina Umar ni, yang kita biasa dengarlah kisah seorang yang garang, kan? Garang. Sayyidina Umar radhiyallahu an seorang yang tegas, kan? Dan juga beliau seorang yang sangat faqih, ilmu, masya-Allah. Antara dilantik oleh Nabi SAW ketika Nabi masih hidup, beliau dilantik antara ahli majlis fatwa. Maksudnya beliau boleh berikanlah permasalahan agama, memberi fatwa. Ketika Nabi SAW masih hidup lagi, beliau antara yang dilantik. Maksudnya ilmu dia masya-Allah, seorang yang alim. Bukan saja tegas, tapi beliau juga seorang yang alim. Sayyidina Umar ni bab solat, apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah ditikam dengan pisau dengan mata dua, kan? Yang mana ini masa beliau menjadi khalifah, bila telah ditikam dengan pisau bermata dua yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Dengan tikaman tersebut terus luka dan darah terus mengalir sehingga yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Sungguh pun darah sentiasa mengalir dan beliau kerap kali tidak sedarkan diri pada saat akhir bagi beliau. Namun dalam keadaan itu pun, apabila diperingatkan tentang solat, beliau terus mengerjakan solat dan berkata, tiada bahagian dalam Islam bagi seorang yang meninggalkan solat. Walaupun begitu, dengan luka parah ni, ada dalam riwayat lain mengatakan bahawasanya beliau minta dia punya penolongnya untuk mengingatkan bila masuk waktu solat. Dan apabila beliau diingatkan, beliau serta-merta beliau bangun. Beliau beritahu bahawasanya tiada bahagian dalam Islam bagi seseorang yang meninggalkan solat. Maksudnya masya-Allah, sakit macam mana pun kena laksanakan solat. Yang mana saya telah kongsikan sebelum ini, selagi mana seorang itu dia tidak gila, maksudnya akali waras, dia boleh berfikir dan dia tiada keuzuran syar'i, sepertinya maksudnya orang wanita ada dia punya waktu-waktu cutinya, tiada keuzuran syar'i, maka selagi itulah dia kena solat. Walaupun saya nak tambah, walaupun seorang itu tiba-tiba dia berubah jadi seekor binatang, tiba-tiba dia jadi seekor kucing, sebagai contoh. Kalau saya jadi kucing, tiba-tiba jadi kucing, adakah saya akan solat? Kalau fikiran dia masih lagi fikiran manusia, dia boleh fikir macam manusia fikir, cuma kejadian dia berubah, dia tetap wajib solat. Perkara ini saya pernah dengar ada dikongsikan oleh asatiza dalam satu ceramah lah. Di Darul Ma'mun, dah lama dah. Dah lama asatiza lalu dijemput dia ceramah. Walaupun, maksudnya soalannya, walaupun seorang itu berubah menjadi binatang, benda yang boleh bergerak, dia kalau fikirannya seperti manusia, dia tetap kena solat, wajib solat atasnya, sebab asal kejadian dia manusia dan dia boleh fikir. Dia dah berubah tu, badan berubah tapi fikiran tak berubah, tetap kena solat, wajib solat. Habis kalau yang lain tu, lain lagi lah kena solat, wajib solat. Saya buat macam mana sekalipun, kalau kita sakit pada solat, masuk hospital,
Tapi masuk hospital maksudnya adalah berbalut sana berbalut sini, tapi masa kita boleh fikir, kita boleh cakap, kena solat. Ada sebahagian orang, maaf kata, bila masuk hospital tak nak solat sebab nak rehat. Saya rasa saya tak tahu dah siapa yang beritahu kan, kata maksudnya, tapi boleh fikir, maksudnya tak, mungkin lemah sedikit nak gerak, tapi oleh alasan itu kata tak payah solat. Jadi saya rasa kita kena berfahamilah maksudnya seorang itu kena solat, kecuali dia koma. Kalau koma memang tak, waktu seorang itu koma tak boleh fikir dah, dia tak sadarkan diri, memang tak wajib solat. Selepas itu maksudnya kena, selagi seorang itu akalnya waras, tak ada kezuran syar'i, wajib solat walau sesibuk mana hari sekalipun. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beritahu bahawasanya antara masyhur daripada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawasanya apabila kamu melihat seorang itu disisihkan salat, maksudnya dia tidak mengambil berat tentang salat, maka perkara-perkara yang lain lebih mudah dia nak tinggalkan. Kalau mana seorang itu tinggalkan, dia mengambil mudah tentang urusan solat, maka perkara-perkara lain berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi senang dia nak tinggalkan. Itu kesan orang yang meninggalkan solat, menyebabkan benda-benda lain pun dia akan mudah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara perkara perlu kita ambil peringatanlah bersama. Sayyidina Osman radhiyallahu an, antara seorang sahabat Nabi SAW dan juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi adalah Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali. Sayyidina Osman ni antara beliau selalu melakukan solat, beliau akan membaca Al-Quran daripada Alif Lam Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim sehingga surah An-Nas dalam satu rakaat solat. Dalam satu rakaat salat. Macam mana tu? Ini tuan-tuan sahabat Nabi SAW, Masya Allah. Mereka dah rasa, dah dapat kemanisan ataupun khusyuk dalam solat. Boleh solat dengan begitu panjang sekali, menghabiskan bacaan solat mereka, menghabiskan bacaan Al-Quran mereka dalam solat. Masya Allah. Nabi Sayyidina Osman ni radhiyallahu an, beliau ada beritahu bahawasanya orang yang jaga solat ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan 9 kemuliaan. Yang pertama, dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang jaga solat ini betul-betul, solat fardu dan sebagainya, tertibnya, ada adabnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri 9 kemuliaan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mahabbatullah. Yang kedua, dapat badannya akan selalu sihat. Dan yang ketiga, dijaga oleh para malaikat. Yang keempat, diturun berkat dalam rumahnya. Sebab itulah kita digalakkan untuk banyakkan solat sunat dalam rumah. Solat fardu usahakan di masjid. Tapi kalau keadaan sekarang ini yang tidak berapa baik, solat di rumah usahakan berjemaah, kemudian banyakkan juga solat sunat. Yang kelima, akan nampak wajah orang soleh di mukanya. Maksudnya mukanya bercahaya. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kelembutan pada hatinya. Orang yang jaga solat ni akan lembut hati dia. Tapi kalau seorang itu masih lagi nak panas bara, dia dah juga solat, pun masih lagi nak panas bara, sikit ngamuk, sikit nak cakap, nak kuat-kuat kan, kuat-kuat sampai terkeluar urat ni, tapi jaga solat. Tapi solat, tapi kadang macam nak marah je. Tu saya rasa itu mungkin kena lihat pula bagaimana solat yang dilaksanakan. Cara dia betul tak, wuduk dia betul tak, istinja dia, dia punya tahara dia betul ke tidak. Dan cek juga tu. Yang seterusnya, yang ketujuh, akan seperti mana dalam hadis yang sebenarnya saya kongsi, dia dapat melintas titian sirat seperti sekilat.
Dan yang ke-8 akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-8, yang ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala akan menempatkan beliau bersama-sama orang yang terselamat dari kiamat. Maksudnya mereka yang tiada ketakutan, mereka yang tidak akan rasa sedih pada hari kiamat nanti. Inilah orang yang solat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan tempatkan mereka. Itu antara kata-kata daripada Sayyidina Osman radhiyallahu an. Seterusnya terlihat. Jadi Sayyidina Osman ni masya-Allah, satu rakaat dia boleh khatamkan. Kita cakap saya pun boleh ustaz, kan? Saya baca surah Al-Fatihah, kemudian saya baca Qul huwallahu ahad kali, khatamlah. Itu khatam segi pahalanya, tuan-tuan. Tapi Sayyidina Osman ni baca khatam, maksudnya daripada Alif Lam Mim tu sampai Qul a'udzu birabbin nas. Baca dalam solat yang panjang itu semua. Satu Al-Quran baca, masya-Allah. Ini keberkatannya. Ini ulama mengatakan bahawasanya ini antara keberkatan masa, keberkatan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang soleh, para sahabat. Sebab apa? Para sahabat dan juga para ulama yang selepasnya, mereka dan juga zaman sekarang ini yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, orang-orang yang soleh ni, memang ada mereka yang boleh mengkhatamkan satu juzuk Al-Quran, seluruh Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran dalam satu malam. Antaranya kisahnya Sayyidina Osman. Antara yang lain, kita bisa dengar Imam Asy-Syafi'i. Dan juga sahabat ramailah yang lain. Itu antaranya Sayyidina Osman disebut. Ada juga sahabat-sahabat lain mengkhatamkan dalam satu malam, masya-Allah. Dan perkara ini tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita insya-Allah kita kena usahakan tuan-tuan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan membaca seluruh 30 juzuk dalam Quran. Tapi kita kena hafal dululah. Nak baca tu 30 juzuk kena hafal dulu. Dan hafal pun sekali lancar. Kita mesti ada usahakan tuan-tuan. Bila ada usaha, insya-Allah dimulai dengan satu juzuk satu malam. Kemudian usahakan dua juzuk satu malam, insya-Allah. Kalau kita niat tu ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat bagaimana sahabat-sahabat yang hebat-hebat ini. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kemanisan dalam diri mereka, kemanisan untuk beribadah. Sayyidina Ali radhiyallahu an, kisah yang masyhur Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apabila tiba waktu solat, air muka beliau dan wajah beliau akan berubah menggigil apabila setiap kali waktu solat menjelang. Apabila beliau ditanya, Sayyidina Ali akan menjawab, inilah waktunya untuk menunaikan apa yang telah diamanahkan kepada kita semua, yang mana langit dan bumi serta bukit buka pun, gunung ganang tidak mampu untuk memikulnya. Dan saya tidak tahu apakah yang saya akan perolehi dari menunaikannya. Maksudnya, satu perkara yang besar solat ini. Kan? Muka gigil, badan menggigil, mukanya rasa pucat. Sebab apa? Amanah ni nak tunaikan solat. Kalau kita solat pun ada azan macam tu. Kita pun muhasabah diri sendiri kan. Tengah-tengah azan pun kita boleh gelak-gelak, elek, masih nak ada masa main game kan. Nak habiskan dia punya sikit lagi ni game nak habiskan. Tengah-tengah azan. Rasa biasa je, biasa. Inilah sebenarnya solat keadaan kita. Nak bandingkan dengan para sahabat. Orang kata, itu para sahabat, memanglah mereka hebat. Ni dengan siapa lagi kita nak compare kan? Takkan kita nak compare kan mereka tak solat. Ini akan merosakkan kita. Bab agama, tentang perkara agama, kita kena comparekan diri kita dengan orang yang lebih atas lagi. Orang lebih atas, antaranya para sahabat Nabi SAW. Lepas tu, kita kena nampak jauh bezanya, dan kita ada usaha ke arah itu. Kalau kita bandingkan dengan orang yang bawah kita, maksudnya mereka yang tak solat, kita akan kata, saya rasa saya okey apa solat daripada tak solat, maka ini nafsu kita boleh rosakkan kita. Maka sahabat inilah yang ditunjukkan kepada sahabat. Nak masuk solat mereka menggigil badan, muka pucat. Sebab apa? Ini amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu antaranya yang kelakuan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah. Saya satu lagi tentang kisah Sayyidina Ali. Satu hari beliau
anak panah telah terkena pada pehanya, ya, terkena peha Sayyidina Ali. Dan nak cabut, time tu nak cabut tak boleh sebab sakit sangat bila nak cabut tu. Maka apabila dia usahakan beberapa kali tak boleh, sakit kan. Maka beliau nak solat dulu. Apabila beliau solat, sahabat-sahabat yang bersama dengan, yang ada ketika itu terus cepat cabut daripada peha tersebut, peha Sayyidina Ali tengah dia solat. Tapi boleh cabut. Selepas habis, Sayyidina Ali tanya, kamu ni ramai ni datang sini nak cabut anak panah tadi ke? Sahabat yang lain beritahu, dah cabut dah ketika kamu solat. Dia kata, saya tak rasa langsung pun, tak rasa apa-apa ketika kamu cabut tadi. Tak sedar pun, dah cabut dah. Ini tuan-tuan yang SWT. Beza kita punya, beza sahabat, para sahabat radhiyallahu ajma'in, solat mereka dan solat kita. Kita kena dengan, kita yang solat, nyamuk pun kita gigitkan nyamuk pun kita tak tahan. Nak tepuk kan. Saya sini pun kadang gitu kan. Maksudnya gangguan nyamuk, apatah lagi tebuan, apatah lagi benda-benda geli-geli kacau kita. Maksudnya kacau ataupun hinggap kita, benda yang terasa terasing lah. Maksudnya mengganggu kita punya khusyuk dalam solat. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tuan-tuan, panah pun tak terasa dia punya bila dicabut ketika dalam solat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang masya-Allah banyak berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan harian, dan seorang yang alim. Beliau apabila dengar suara azan, berubah wajahnya, dan beliau akan menangis sehingga sebannya basah kuyup. Maksudnya biasa orang nangis kan bersuka perlu kan, sampai basah dia punya serban dia, dan juga serban dia ada ekor, sebab tu menjadi basah, dan banyak urat-uratnya timbul, matanya menjadi merah itu sekali. Ada orang bertanya kepada dia, kami tidak melihat apa-apa pada azan yang patut menjadikan kamu begitu takut. Kita dengar azan, tapi macam kita biasa je dengar, kenapa kamu begitu sekali? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, kalau orang faham apa yang disuarakan oleh muazzin itu, maka mereka akan bangun dari tidur serta meninggalkan segala kesenangannya. Kalau orang faham, seorang itu faham apa yang disuarakan oleh muazzin itu, maka mereka akan bangun dari tidur serta meninggalkan segala kesenangannya untuk menyahut surat azan. Kemudian beliau menerangkan makna yang dimaksudkan oleh setiap kalimah muazzin. Jadi maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in faham tentang panggilan azan itu sendiri, sampai menyentuh hati mereka, menyentuh iman dalam hati mereka, boleh sampai menangis sekali, begitu sekali hebat, masya-Allah. Sayyidina Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW, diceritakan apabila beliau berwuduk pun sama juga muka dia menjadi pucat. Bila ditanya sebabnya, beliau menjawab, ini adalah waktu untuk berdiri di hadapan Raja yang Maha Agung lagi yang Maha Mulia. Kemudian apabila beliau pergi ke masjid, sampai di pintu masjid, beliau akan berdoa, Ya Allah, hamba-Mu ini berada di pintu-Mu, wahai yang amat pemurah. Ini adalah seorang hamba yang banyak berdosa berdiri di depan-Mu. Engkau telah memerintahkan atas hamba-hamba-Mu yang baik supaya memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-hamba-Mu yang jahat. Ya Allah, Engkau adalah baik dan aku ini jahat. Oleh itu, demi kebaikan yang ada padamu, maafkanlah kesalahan-kesalahanku, wahai yang amat pemurah. Kemudian barulah masuk masjid. Ini doa, tuan-tuan. Sayyidina Al-Hasan ni, setiap kali gitu dia akan melakukan. Muka dia akan berubah bila azan, seruan azan telah tiba. Bentuk masjid, doa penuh pengharapan supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia. Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tuan-tuan, kalau kita nak menghadap, kita dijemput oleh majlis besar kan, orang-orang besar, orang penting negara, kita mesti persiapan kan, persiapan yang itu sebaik mungkin lah untuk menghadap orang-orang besar. Ini sahabat Nabi SAW
Iman dia Masya Allah, hebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu nak solat ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, maha agung, maha perkasa. Jadi itulah yang dilakukan. Maksudnya mereka faham apa perkara yang hendak dilakukan, apa perkara yang hendak ia laksanakan. Inilah antara kelakuan atau keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan solat mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya akan menutup dengan tentang satu kisah ni. Bagaimana hampir yang serupa dengan kisah Sayyidina Ali. Semasa Nabi SAW pulang daripada satu ghazwah. Satu ghazwah ni satu peperangan lah, peperangan. Baginda telah berhenti satu tempat pada waktu malam hari. Baginda telah bertanya, siapakah yang berjaga dan berkawal pada malam ini? Seorang sahabat, ada dua orang sahabat sedia. Satu seorang sahabat daripada kalangan orang Muhajir, iaitu Ammar bin Yasir. Satu lagi seorang sahabat daripada Al-Ansar, iaitu Abbad bin Bishr. Mereka dua-dua ini menawarkan diri, ya Rasulullah, kami akan menjaga malam ini, maksudnya akan jadi security. Rasulullah SAW kemudian mengarahkan mereka berdua supaya berkawal di satu tempat, di satu bukit, kerana musuh mungkin akan datang dari arah tersebut. Mereka berdua telah pergi ke sana. Bila tiba di sana, Sayyidina Abbad telah berkata kepada Sayyidina Ammar, kita bahagikan malam ini pada dua bahagian. Satu bahagian kamu tidur dan saya berjaga, sementara satu bahagian lagi kamu berjaga dan saya pula berehat tidur. Sekiranya kalau kedua-dua kita berjaga sepanjang malam, mungkin kedua-dua kita akan dikuasai ngantuk dan tertidur. Maka jika ada apa-apa bahaya yang disedari oleh orang yang berjaga, dia pun mengejutkan kawannya dengan segera. Maksudnya, kalau dua-dua jaga, mungkin dua-dua tertidur. Jadi kalau satu orang jaga, satu orang tidur, kalau ada bahaya, boleh kejutkanlah. Maka bahagian malam yang pertama itu, maka mereka bagikan dua bahagian. Yang pertama, Abbad bin Bishr akan jaga. Kemudian kemudian Sayyidina Ammar yang pergi berehat dahulu. Sayyidina Abbad ni, bila dia nak jaga, dia dah nak mulakan, dia nak solat. Dia solat dulu. Dia telah mulakan solat. Tiba-tiba seorang lelaki daripada pihak musuh telah datang. Dia lihat dari jauh seorang yang berdiri, lalu dia telah memanahnya. Bila dia melihat orang itu tidak pun bergerak, dia memanah untuk kali kedua dan ketiga. Setiap anak panah menembusi badan Abbad bin Bishr, dan beliau mencabut satu demi satu dengan tangannya dan membuang anak panah itu. Kemudian beliau dengan tenang telah rukuk dan kemudian sujud. Selepas menyempurnakan solatnya, barulah beliau mengejutkan Sayyidina Ammar. Apabila musuh melihat bahawa di samping Abbad itu ada orang yang kedua, maka dia telah lari dengan anggapan mungkin ada ramai lagi orang di sana. Apabila Sayyidina Ammar ini bangun dan melihat pada badan Sayyidina Abbad ini terdapat tiga tempat yang sedang mengalir darah, maka beliau berkata, Subhanallah, kenapa engkau tidak menunjukkan saya sejak awal lagi? Sayyidina Abbad menjawab, saya telah mulakan bacaan satu surah, iaitu surah Al-Kahfi. Hati saya tidak ingin untuk merukuk sebelum menamatkan surah itu. Walaupun demikian, saya terfikir mungkin saya akan mati kerana dipanah berkali-kali, sedangkan tugas mengawal yang diberikan oleh Rasulullah SAW tidak akan tercapai. Sekiranya saya tidak memikirkan demikian, saya rela mati dengan tidak melakukan rukuk dan sujud sebelum surah itu ditamatkan. Masya Allah, tuan-tuan. Dia punya rasa seronok solat dan juga baca Al-Quran, kena panah sampai tembus badannya, tak terasa. Kata Syekh Maulana Zakaria Al-Kandhlawi tentang kisah ini, inilah keadaan solat yang sahabat dirikan dan keseronokan yang mereka rasai dalam menunaikan solat. Panah demi panah menusuk pada badan serta darah mengalir mencurah-curah, tidak sedikit pun mengurangkan kekhusyukan solat mereka. Sebaliknya, lihatlah keadaan solat kita, kata Maulana Zakaria, hanya gigitan seekor nyamuk sudah cukup untuk menghilangkan tumpuan
kita dalam solat, apatah lagi kalau kena sengat dengan tebuan. Terus kan, kalau tebuan mesti kita, dan tentang kelemahan kita punya apa ni, kekhusyukan kita boleh terganggu. Tapi sahabat panah itu menembusi dada mereka sampai darah keluar pun mereka boleh teruskan solat. Dia fikir apa? Sayyidina Abbas kata, kalau saya tak fikir ini Rasulullah SAW actually suruh tugaskan mereka untuk mengawal kalau dia terkorban, tak kesampaian nak tugasan tersebut. Jadi sebab tu dia cepat-cepat habiskan, kemudian baru kejut. Masya Allah. Itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara kekhusyukan, antara kualiti kekhusyukan dan juga kualiti solat para sahabat yang ada terdapat pada diri para sahabat. Yang Sayyidina Abu Bakar yang kita solat seperti batang kayu yang ditegakkan, tak bergerak bila solat. Sayyidina Umar tu Masya Allah, bila solat itu dalam keadaan luka, solat bila tema solat terus segera. Teringat kata-kata itu, tiada bahagian dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan solat. Sebelum ini pun saya pernah berkongsi tentang hadis tersebut. Tiada bahagian dalam Islam bagi mereka yang tidak meninggalkan, bagi mereka yang tidak solat. Kita risau nak bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya keislaman kita tu kurang. Sayyidina Osman dengan solatnya Masya Allah yang panjang, 1 rakaat boleh khatam Quran. Sayyidina Ali solat panah, tak terasa bila dicabut. Bila nak solat, muka berubah pucat. Dan juga sahabat-sahabat yang lain. Itu antara solat-solat sahabat yang saya boleh kongsikan. Dan banyak lagi kisah seumpama ini, itu bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu mereka mempunyai kualiti solat yang khusyuk, yang hebat, yang mana dengan solat itu mampu menarik rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kisah-kisah yang saya kongsikan ini, pertama sekali hendaklah kita muhasabah. Kisah yang saya kongsikan adalah supaya kita untuk sama-sama kita bermuhasabah. Kita awal Muharram ini, sempena awal Muharram ini, kita tahun baru Hijrah kan, kita naklah keazaban, kita tingkatkan kualiti dalam solat kita. Tingkatkan kualiti solat kita supaya solat kita Masya Allah, kita dapat kemanisan dalam solat kita, dapat khusyuk dalam solat kita. Janganlah kita solat ni seperti melepaskan tanggungjawab, ataupun istilah Melayunya, melepaskan batuk di tangga. Melepaskan batuk di tangga bukan bukan batuk di tepi tangga. Melepaskan gayung tu, gayung maksudnya membuat sambil asalkan buat sudahlah, dah okey apa, dah tak solat. Itu kalau boleh sebelum perasaan kita hari yang sebelum ini, hendaklah kita buang tepi, kita azam baru, kita laksanakan solat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, memang ada ulama mengatakan dapat solat itu pun bagus, tapi hendaklah kita tingkatkan lagi demi lebih, tingkat lagi tu hari demi hari sampai kita suka dengan solat, cinta dengan solat. Moga insya-Allah kalau ada masa, insya-Allah pada sesi akan datang saya akan kongsikan juga tentang berapa solat daripada para ulama, para sahabat dan juga para ulama, kualiti solat yang mereka ada, keseronokan dalam solat. Moga-moga para jemaah sekalian yang diminta Allah Subhanahu Wa Taala, daripada perkongsian ini kita sama-sama dapat ambil iktibar untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga kita dapat sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan saya minta maaf kepada tuan-tuan semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga maafkan saya. Kita sudah tasbih untuk majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.